Baik, Alhamdulillah kita akan bersama dengan dua narasumber akan membincangkan lebih lanjut mengenai wawancara kita, iaitu yang pertama Yang Mulia Tuan Awang Hassan Bahar bin Haji Umar, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Kerja Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1444 Hijrah, dan juga bersama Yang Mulia Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pengarah Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS selaku Setiausaha bersama Jawatan Kuasa Kerja Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1444 Hijrah. Assalamualaikum Tuan dan juga Pengiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, kita terlebih dahulu terus bersama dengan narasumber kita yang pertama, iaitu Yang Mulia Tuan Awang Hassan Bahar bin Haji Umar, mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, Tuan. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran, iaitu peringkat negara tahun 1444 Hijrah. Oleh itu mungkin dapat Tuan kongsikan bila majlis itu berlangsung, apa pengisian acara berkenaan bagi tahun ini? InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah, teman-teman sekali, dia tadi panjatkan rasa syukur Allah Ta'ala yang memberikan kita ni nikmat kesihatan, umur panjang, dan tadi berada dalam bulan Ramadan pada kali ini. Dan juga jika pun terima kasihlah kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya Ramai Pagi, memberi peluang kepada jawatan kuasa untuk memberikan pemberigaan mengenai dengan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran pada tahun ini, iaitu tahun 1444 Hijrah. InsyaAllah, yang mana Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran tahun ini akan diadakan pada hari Jumaat, iaitu Jumaat ini 17 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan dengan 7 April 2023 Masihi, yang mana ianya akan diadakan di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas, yang mana di antara atur cara yang akan mengambil tempat pada majlis berkenaan, iaitu insyaAllah atur cara utamanya insyaAllah Yang Berhormat Menteri Hal Agama selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi majlis akan memberikan sekretariat aduan, dan seterusnya yang atur cara yang utama yang akan diadakan pada majlis berkenaan, iaitu permakluman keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat kebangsaan dan peringkat negara anggota MABIMS bagi tahun 1444 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 2023 Masihi. Dan di samping itu juga insyaAllah atur cara akan mengambil tempat, itu ada beberapa persembahan peserta terbaik daripada musabakah, dan juga persembahan selawat tafriyah dan doa selepas membaca Al-Quran yang mana ianya akan dipersembahkan oleh pengendali bersama, yang mana pengendali bersama pada tahun ini iaitu Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dan juga beserta dengan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS. InsyaAllah persembahan itu akan dipersembahkan oleh gabungan pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan, dan seterusnya akan diadakan diteruskan acara dengan penyampaian hadiah pada pemenang-pemenang terbaik musabakah di kedua-dua peringkat, iaitu peringkat kebangsaan dan juga peringkat negara anggota MABIMS. InsyaAllah itu saja yang dapat dikongsikan. Ya. Jadi mungkin kita ingin tanyakan kepada Yang Mulia Pengiran Haji Amiruddin, seperti yang dipahamkan, musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan diadakan. Bila tarikh musabakah tersebut telah berlangsung, dan boleh Ustaz Pengiran nak jelaskan apakah antara kategori-kategori yang dipertandingkan, dan juga dipahamkan sebagaimana lazimnya selang 2 tahun musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIM pada tahun ini. Ustaz mungkin boleh mengungsikan kepada penonton kita antara kategori yang dipertandingkan dan juga negara mana yang menyertainya. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulinal Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Pengacara dan Puan Nurhayatul, dan terima kasih juga kepada pihak TV kerana memberi ruang sesi wawancara pada pagi ini. Alhamdulillah, kategori-kategori yang dipertandingkan ialah sebanyak 5 kategori. Dan bagi untuk perkongsian bersama bahawa musabakah di peringkat saringan telah pun
dilaksanakan pada 16 sehingga 21 Januari 2023 yang lepas, dan termasuk juga pada separuh akhir 14 hingga 16 Februari 2023, dan seterusnya di peringkat akhir iaitu pada 20 dan 21 Mac yang lalu. Dan bagi kategori-kategori yang dimaksudkan tadi ialah 5 kategori seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Pertama ialah kategori A, iaitu menghafaz satu juz Al-Quran, iaitu juz 30 bagi kategori A. Beserta pemahamannya sama juga dengan juz yang sama, itu juz 30. Dan bagi kategori B, itu menghafaz surah-surah pilihan, surah Al-Jumu'ah, surah Luqman, surah As-Sajadah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Yasin, surah Al-Jin. Berserta pemahaman bagi kategori ini ialah surah Al-Kahfi dan surah An-Nur. Bagi kategori yang ketiga, itu kategori C, itu menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran berserta pemahaman surah An-Nisa dan surah Al-Maidah. Bagi kategori D, itu kategori yang keempat, menghafaz 15 juz Al-Quran daripada juz 1 hingga juz 15 berserta pemahamannya, surah Maryam, surah Taha, surah Al-Anbiya dan surah Al-Hajj. Dan kategori yang terakhir yaitu menghafaz 30 juz Al-Quran, yaitu daripada juz 1 hingga juz 30 beserta pemahamannya surah Al-Hajj, surah Al-Mujadalah, surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq dan surah At-Tahrim. Itu mengenai dengan musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahaman di peringkat kebangsaan. Manakala bagi musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya bagi peringkat negara-negara anggota MABIM, bagi tahun 1444 Hijrah hanya 2 kategori saja, iaitu kategori 10 juz dan kategori 30 juz. Bagi kategori 10 juz, itu berserta dengan pemahamannya, yaitu juz 10 juga sendiri, dan seterusnya juz 30 pemahamannya ialah juz 24. Jadi bagi bagi peserta-peserta anggota negara-negara anggota MABIM. Jadi alhamdulillah kita negara-negara yang mengikuti pertandingan di peringkat negara-negara MABIM, Brunei, Malaysia dan Indonesia. Dan pada tahun ini di peringkat tadi negara Singapura tidak menghantar peserta pada tahun ini. Itu saja kali yang dapat dijelaskan. Alhamdulillah, terima kasih Pengiran kerana bersedia untuk mengongsikan maklumat tersebut. Untuk selanjutnya bersama dengan Tuan Hassan Bah, seperti biasa Tuan, setiap tahun apa saja acara yang diadakan, apatah lagi jika ianya peringkat negara, pastinya ada tema-tema tersebut. Jadi untuk tahun ini bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negara tahun 1444 Hijrah, apakah dia temanya dan mungkin dapat huraian sedikit mengenainya. InsyaAllah, terima kasih Tuan. Alhamdulillah pihak Jawatankuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Persatuan Islam telah menetapkan dan memilih tema bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran bagi tahun ini 1444 Hijrah, iaitu bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran. Apa yang akan disampaikan dengan tema ini iaitu ia akan menyentuh peranan sebagai seorang Muslim yang mana kita ini sebagai seorang Muslim sudah pasti akan menghadapi ujian hidup kita ni. Dan dengan ujian hidup itu kita ni disarankan agar bersabar, berikhtiar, bertawakal dan sentiasa berdoa dan berpandukan kepada Al-Quran, insya-Allah. Sebab Al-Quran itu bukan saja ia cahaya penerang petunjuk pada kerana ianya adalah juga sebagai penawar bagi hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 44 yang mana terjemahannya, katakanlah, yakni wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman. Di samping itu juga Al-Quran ini adalah sebagai penawar pada kehidupan kita, yang mana sudah pastinya kita ini sebagai fitrah, kita ini manusia, sudah pastinya akan menghadapi pelbagai bentuk ujian hidup kita. Ini juga terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Hijrah, yang mana terjemahannya,
dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan kelaparan dan kekurangan harta benda dan jiwa dan buah-buahan, yakni kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini adalah sebagai satu peringatan terhadap kelalaian kita ni sebagai manusia ataupun hukuman ke atas kita itu untuk menduga tahap kesabaran kita semua sebagai umat manusia. Namun di antara ujian-ujian itu Allah Taala tidak akan menguji kita ni dengan ujian yang kerana dia tidak mampu. InsyaAllah Allah Ta'ala menguji kita dengan kemampuan yang kita ada. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang mana terjemahannya, Allah tidak akan membebani seorang yakni dengan kewajipan melainkan apa yang terdaya olehnya. Itulah di antaranya. Dan juga apabila kata ni seorang Muslim menghadapi ujian ini dengan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa, maka dialah akan mendapat kemenangan bukan saja di dunia, malahan di akhir kelak, insyaAllah. Maka untuk memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat itu berpegang teguhlah dan berdampinglah dengan Al-Quran, iaitu Al-Quran mukjizat agung bagi Rasulullah SAW. Itu saya akan boleh sampaikan. Okay, mungkin ada saranan untuk daripada yang mulia Ustaz Pengiran Haji Amiruddin dengan membaca Al-Quran, apatah lagi mengikuti musabakah. Jadi galakan untuk masyarakat, terutama daripada yang berumur kecil ni. Jadi apa peranan sebagai ibu bapa dan juga masyarakat yang lainnya? Mungkin ada saranannya, silakan. Okey, terima kasih Puan. Mengenai dengan saranan ataupun di peringkat awal-awal kanak-kanak. Ya. Jadi kalau tadi melihat bahawa mana-mana ataupun individu yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran ialah bermula dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau boleh membaca Al-Quran itu sebagai satu aktiviti harian. Sebagai satu contoh, tadi melihat bahawa tadi ini pada setiap malam Jumat tadi membaca Yasin. Lihat di sana bahawa orang yang selalu membaca Yasin itu hanya orang tua-tua di mulut-mulut sudah. Ya. Berarti walaupun seorang baca, tani boleh mengikut. Jadi itulah yang kalau dapat saya kongsikan, dan nampaknya realitinya macam itu. Bila kita ni selalu membaca Al-Quran di peringkat kanak-kanak, apatah lagi sesudahnya ia sudah dewasa dan sebagainya. Jadi sedikit saja mengungsikan tadi yang tadi kelupaan tadi satu, bahawa musabakah di peringkat negara-negara Mabim ini akan berlangsung pada petang ini. Pada jam 2 petang nanti insya-Allah. Dan itu bagi kategori 10 juz. Dan yang satu kategori 30 juz insya-Allah pada besok pagi insya-Allah. 5 dan 6 hari bulan April ini. Itu saja kali saranan yang dapat adalah dan membiasakan belakangan. Baik, terima kasih. Ya. Dan juga mungkin daripada Tuan Hasan Bahaya, untuk akhirnya apakah antara harapan saranan agar majlis ini berjalan dengan sempurna dan jayanya? Mas Saifan, alhamdulillah adalah menjadi harapan pihak jawatan kuasa agar majlis ini akan berjalan dengan sempurna dan dengan jayanya. Dan juga di samping itu juga diingatkan mungkin ada kesempatan atau yang memperingatkan kepada hadirin yang akan dijemput hadir pada malam itu agar sentiasa menjaga etika dan juga berpakaian mengikut kita ni punya kebangsaan itu bagi lelaki memakai cerah Melayu dan bersinyang lengkap, manakala bagi perempuan memakai baju kurung dan manakala bagi warga-warga asing bolehlah memakai baju kebangsaan negara masing-masing. Di samping itu juga disarankan pada jemputan yang akan hadir untuk mematuhi nasihat kesihatan yang telah dilampirkan dalam surat-surat jemputan yang lebih awal itu antaranya membuat ujian pantas ART dan membuat naik ke dalam ruh masing-masing dan untuk ditunjukkan kepada petugas-petugas di masa di hari berkenaan. Dan juga di samping itu juga dimaklumkan pada hadirin yang akan datang lebih awal
pihak jawatankuasa telah menyediakan satu tempat khusus untuk menunaikan ibadat, untuk menunaikan sembahyang fardu isyak berjemaah dan juga sembahyang tarawih itu bagi lelaki di ruang legar di atas tingkat 1 di atas Dewan Muzakarah Pusat Persidangan Antarabangsa, manakala bagi perempuan di Surau Pusat Persidangan Antarabangsa. Dan juga kali mungkin ada beri kesempatan pada supaya berharap agar insyaAllah yang mana-mana yang jemputan yang akan hadir pada majlis perkenaan akan memperolehi keberkatan. Apatah lagi kita ni mengadakan majlis nuzul Al-Quran di bulan yang mulia ini semoga dengan kehadiran semua jemputan di majlis itu nanti akan memperolehi keberkatan dan kesejahteraan bukan saja di dunia malahan di akhir nanti insyaAllah. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Demikian tadilah pun kita bawakan bersama Uday satu wawancara di Rampai Pagi edisi hari ini bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara bagi tahun 1444 Hijrah. Kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada narasumber kita kerana berkesudian untuk mengungsikan dan juga menjelaskan mengenai tajuk kita pada hari ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Awang Hassan Bahar bin Haji Umar, Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam selaku Setiausaha bersama Jawatankuasa Kerja Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1444 Hijrah. Terima kasih Tuan. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit, Pengarah Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims selaku Setiausaha bersama Jawatankuasa Kerja Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1444 Hijrah. Terima kasih Pengiran. Allah membarikkan fi Ramadan. Alhamdulillah. Baik, ucapkan sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.